Ya Rabb hete raisan mete redar pe kurban tune dia he iman tohar zaman gehban tera karam है हर Audio, adakah non-Ahmadi Islam atau bukan Islam? Perspektif Ahmadiyah Muslim. Pada zaman ini sudah menjadi perkara biasa bagi orang Islam tertentu untuk mengistiarkan orang lain kafir atau bukan Islam atau di luar Islam atau munafik. Banyak kali orang mengistiarkan seorang Muslim sebagai kafir, tidak tahu banyak tentang agama sendiri, tetapi mengikut amalan orang Islam lain dan mengistiarkan mazhab tertentu kafir atau bukan Islam. Bagi sesetengah orang Islam adalah menjadi kebiasaan untuk mengistiarkan kafir kepada siapa yang tidak bersetuju dengan mereka. Apabila Ahmadi Muslim menunjukkan bahwa takfirisme tersebut dan bagaimana ia memecah belahkan umat Islam, Muslim bukan Ahmadi mula menunjuk kepada baris, frasa atau perenggan tertentu dalam buku-buku Ahmadiyah Muslim, di mana Ahmadi dipanggil kafir atau bukan Islam. Dalam artikel ini, saya akan membongkar isu kufur dan Islam dan apakah arti menjadi seorang Muslim dalam arti kata yang sebenar dan bagaimana ia berbeza daripada menjadi ahli ummah Islam. Perlu jelas pertama sekali bahawa sesiapa yang menggelarkan dirinya sebagai Muslim dan membaca kalimah akidah Islam hendaklah dianggap sebagai Muslim. Dalam semua literatur Ahmadiyah tidak ada satupun contoh yang menyatakan bahawa seseorang yang membaca kalimah harus dianggap di luar Islam. Dalam hal ini, Hazrat Masih Maud AS menulis, "Sejak awal saya percaya bahawa menolak dakwaan saya tidak menjadikan seseorang itu kafir atau dajjal, namun dia sesat dan terpesong dari jalan yang benar." Taryaqul Qulub, Rohani Khazain, jilid 15, halaman 432. Begitu juga beliau alaihissalam menulis, "Aku tidak menyebut orang yang membaca kalimah sebagai kafir." Taryaqul Qulub, Rohani Khazain, jumlah 15, halaman 433. Menjelang akhir hayatnya, Sir Fazal Hussain, seorang pemimpin politik, datang menemuinya dan bertanyakan beberapa soalan kepadanya. Pada satu ketika beliau berkata, "Jika semua bukan Ahmadi dipanggil kafir, tidak ada yang akan kekal dari Islam." Menanggapi hal ini, Hazrat Masih Maud AS bersabda, "Kami tidak menganggap orang yang membaca kalimah di luar dari Islam, melainkan jika dia memanggil kami kafir, yang akan menjadikan dia kafir." Malfuzat 1988 edition, jumlah 5, halaman 635. Berdasarkan kenyataan-kenyataan ini, sangat jelas bahawa mereka yang membaca kalimah adalah Muslim dan tiada siapa yang berhak memanggil mereka kafir. Ini adalah prinsip asal dalam Islam dan Jemaat Ahmadiyah Muslim tegas dalam prinsip ini. Soalan yang perlu ditanya adalah berkaitan dengan petikan-petikan di mana orang bukan Islam Ahmadi telah dipanggil kafir. Mereka tidak bertentangan dengan prinsip yang disebutkan di atas. Ini kerana apabila orang Islam bukan Ahmadi digelar kafir, ia tidak bermakna mereka telah keluar dari kekufuran Islam dalam arti kata yang mutlak. Mereka kekal dalam umat Islam dan mereka adalah sebahagian daripada Milati Islam, Jemaat
umat Islam. Ini adalah serupa dengan cara Nabi SAW menyamakan tindakan tertentu dengan kufur, namun tidak memanggil mereka yang melakukan dosa tersebut sebagai kafir atau di luar Islam. Sebagai contoh, beliau SAW melaporkan bersabda, tiada seorang pun yang dengan sengaja mendakwa orang lain sebagai bapaknya selain daripada ayahnya, tetapi telah melakukan kufur menjadi kafir. Sahih Muslim, buku 1, hadis 123. Demikian pula beliau telah berkata, sesungguhnya antara manusia dengan penyembahan berhala dan kufur ialah kelalaian solat. Sahih Muslim, buku 1, hadis 153. Dengan kata lain, melewatkan solat bermakna seseorang itu telah melakukan kekufuran. Jelas sekali itu tidak bermakna bahawa setiap kali orang Muslim melakukan dosa mengabaikan solatnya, dia harus diikhtiarkan kafir dan di luar Islam. Sebaliknya, yang dimaksudkannya adalah bahawa ini adalah perbuatan dosa, dan ketika seseorang melakukan perbuatan dosa tersebut, dia telah melakukan kufur dalam satu cara. Mereka tidak meninggalkan Islam kerana mereka terus menganut agama Islam sebagai agama mereka dan terus berpegang kepada kepercayaan mereka terhadap kalimah. Mungkin ada Muslim yang melakukan jenayah kejam yang secara langsung bercangka dengan ajaran Islam, tetapi menggelarkan diri mereka sebagai Muslim dan mengaku beriman kepada kalimah. Kami tidak menghakimi mereka. Terpulang kepada Allah untuk menentukan tahap kepercayaan dan keimanan mereka. Kita tidak mengaku mengetahui isi hati mereka dari segi keimanan mereka. Jika mereka melanggar undang-undang, mereka akan dihukum di bawah undang-undang sebagai orang Islam, dan ia tidak akan dianggap bahawa mereka telah menjadi bukan Islam kerana jenayah mereka. Seharusnya sekarang jelas bahawa dari perspektif Ahmadi Muslim, kepercayaan kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad AS sebagai Masih Maud dan Imam Mahdi merupakan aspek penting dalam keimanan, dan menolak Masih Maud AS adalah satu bentuk kekufuran. Bukan jenis kufur yang boleh menyebabkan orang itu dianggap di luar ummah atau milad, jemaat Islam. Seorang Muslim yang menolak Hazrat Masih Maud AS tetap menjadi ahli milad, tetapi pada masa yang sama dia telah melakukan kekufuran terhadap Masih Maud AS. Maka ia telah menolak Masih Maud yang dijanjikan AS, tetapi terus membaca kalimah kepercayaan dan dianutinya kepada Allah dan Nabi Suci SAW. Oleh yang demikian, kita lazimnya merujuk kepada orang sebegitu sebagai orang Islam bukan Ahmadi. Kami tidak pernah merujuk mereka sebagai bukan Islam. Dalam literatur Ahmadiyah Muslim, di mana saja orang Islam bukan Ahmadi dipanggil kafir atau di luar Islam, ia hanya merujuk kepada penolakan mereka terhadap Hazrat Masih Maud AS. Ia tidak bermakna mereka telah meninggalkan milad atau masyarakat Islam. Mereka terus menjadi sebahagian daripada masyarakat Islam yang lebih luas. Dari perspektif kami, mereka telah meninggalkan rukun Islam yang sebenar, tetapi mereka terus menjadi sebahagian daripada ummah. Apakah Islam yang sebenar? Mazhab Muslim yang berbeza mendefinisikan dengan cara yang berbeza. Dari perspektif Ahmadiyah Muslim, Islam yang benar termasuk kepercayaan kepada Masih Maud AS dan ketaatan kepada khulafanya. Begitu juga masing-masing mazhab Muslim yang akan menganggap kepercayaan khusus mazhab mereka sebagai sebagian daripada Islam yang benar. Ini soal tafsiran mereka. Berkenaan dengan jemaat Ahmadiyah Muslim, semua mazhab tersebut termasuk dalam panci Islam, walaupun mereka telah melakukan kesilapan kerana tidak mengikuti imam zaman ini, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad AS Al-Masih Maud. Perbincangan tentang bentuk-bentuk kufur yang berbeza ini tidak unik untuk jemaat Ahmadiyah Muslim. Imam Ibn Taymiyah telah membincangkan dalam kitabnya Kitabul Iman. Sebagai contoh, dia menulis, dalam tafsir fusuk, para ulama mengatakan bahawa ia merujuk kepada dosa. Mereka berkata, sebagaimana zulm, kezaliman itu ada dua macam, dan fisk, kejahatan itu ada dua macam. Kufur juga ada dua macam. Satu bentuk kekufuran mengeluarkan seseorang daripada mila atau umat Islam, dan bentuk yang lain tidak mengeluarkan seseorang dari mila. Majmu Fatawa Syekhul Islam Ibn Taymiyah, jilid 7, Kitabul Iman, halaman 328 hingga 329. Dalam arti kata lain, perkataan kufur yang digunakan untuk seseorang tidak bermakna orang itu telah keluar dari Islam.
Dia mungkin telah melakukan dosa besar, tetapi dia tidak meninggalkan Islam. Dia kekal sebagai sebagian daripada jemaat Muslim yang lebih luas dan tidak boleh dipanggil bukan Islam. Namun, dia boleh dipanggil kafir atau orang yang mengingkari salah satu ajaran Islam, seperti kepercayaan kepada Masih Maud alaihissalam. Penjelasan yang sama diberikan oleh Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu apabila dia ditanya soal ini secara langsung oleh sebuah Suruhanjaya pada tahun 1953. Dia ditanya, adakah anda masih berpegang kepada kepercayaan bahawa semua orang Islam yang tidak berbait kepada Mirza Ghulam Ahmad Sahib, walaupun mereka tidak pernah mendengar nama Mirza Sahib, bahawa mereka adalah kafir dan di luar Islam? Sebagai jawapan kepada soalan penting ini, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, petikan itu sendiri adalah bukti bahawa saya menggelar mereka yang saya anggap sebagai Muslim. Oleh itu, apabila saya menggunakan istilah kafir, saya menganggap mereka sebagai jenis kafir kedua yang telah saya huraikan, iaitu mereka yang tidak berada di luar milad. Apabila saya mengatakan bahawa mereka di luar kekudusan Islam, saya terfikir dari perspektif yang juga telah diambil dalam buku Mufridat Raqib, muka surat 240, di mana dua jenis Islam disebut. Satu ialah donal iman, tanpa iman yang sebenar, dan satu lagi ialah fauqal iman, dengan iman yang sebenar. Donal iman termasuk orang Islam yang tahap keislamannya kurang daripada iman sebenarnya. Fauqal iman merujuk kepada orang Islam yang berada pada tahap keimanan yang terbilang, sehingga mereka lebih tinggi daripada tahap keimanan biasa. Itulah sebabnya apabila saya mengatakan bahawa sesetengah orang berada di luar Islam, saya memikirkan mereka berbanding dengan orang Islam yang berada di bawah definisi fauqal iman. Miskat juga mempunyai riwayat bahawa Nabi SAW bersabda bahawa orang yang membantu orang yang tidak adil dan memihaknya, dia meninggalkan Islam. Tahqiqati Adalat min Jemaat Ahmadiyah Kabayan. Rujukan kepada Imam Raqib yang Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu telah berikan di sini adalah seperti berikut. Dalam syariat terdapat dua bentuk Islam. Salah satu daripadanya ialah donal iman, berada tanpa iman yang sebenar, dan ia merujuk pada pengakuan lidah, tidak kira sama ada tindakan dia mengikut kepercayaan dia atau tidak mengikut, dan dengan itu darah individu itu dilindungi. Dan ini serupa dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran. Orang-orang Arab gurun berkata, kami telah beriman. Katakanlah, kamu belum benar-benar beriman, akan tetapi katakanlah kami telah berserah diri. Surah Al-Hujurat ayat 15. Kedua ialah fauqal iman, yang berada dalam iman yang benar, dan ia merujuk pada keyakinan yang tersimpan di dalam hati, mempunyai kesetiaan yang ditujukan melalui perbuatan dan penyerahan sepenuhnya kepada Allah dalam semua yang telah ditetapkannya, seperti yang disebutkan mengenai Hazrat Ibrahim alaihissalam dalam firman Allah dalam Al-Quran. Ingatlah ketika Tuhannya berfirman kepadanya, berserah dirilah. Ia berkata, aku telah berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Surah Al-Baqarah ayat 132. Oleh itu, sebagaimana terdapat berbagai jenis kufur, terdapat juga jenis kepercayaan yang berbeza. Dalam ayat yang dinukilkan oleh Imam Raqib, ini sangat jelas. Orang-orang Arab gurun berkata, kami telah beriman. Katakanlah, kamu belum benar-benar beriman, akan tetapi katakanlah, kami telah berserah diri. Kerana iman yang hakiki belum masuk ke dalam hatimu. Tetapi jika kamu menaati Allah dan Rasulnya, dia tidak mengurangi sesuatu pun dari amalan-amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Surah Al-Jumu'ah ayat 15. Secara ringkasnya, berikut adalah perkara yang perlu diingat. 1. Tingkat iman yang pertama ialah orang sepatutnya berkata, kami telah tunduk. Kami telah menjadi orang Islam. Tahap mereka juga digambarkan sebagai donal iman, dan mereka adalah ahli miladi Islam. Kedua, tingkatan iman yang kedua ialah mereka yang mumin sejati. Mereka beriman sepenuhnya. Tahap mereka disifatkan sebagai fauqal iman. Yang ketiga, dalam cara yang sama, kufur yang sebenar ialah penolakan terhadap Islam sama sekali. Menjadikan bukan Islam
meninggalkan melati Islam. Yang keempat, satu lagi bentuk kufur ialah penolakan terhadap satu aspek Islam, tetapi kekal sebagai ahli melati Islam. Rencana ini adalah berdasarkan hujah-hujah yang dikemukakan dalam buku-buku berikut. Dosri Aini Termain 1974, Jabatan Kuasa Khususi Mian Kia Gusri, muka surat 83 hingga 196, Mazamin Bashir, jilid 1, muka surat 7 hingga 15, dan Ahmadiyah Masalah Qaumi Assembly Main oleh Farkat Iqbal, Mubalik Jemaat Ahmadiyah Muslim Kanada, diterjemahkan oleh Musa bin Masran.